ada inflasi terendah. Jadi kecualilah definisi ekonomi merudum itu pandai-pandai dibuat oleh Temerloh, perkara itu tak betul. Kemudian nilai mata wang kita pun merundum. Nilai mata wang betul merudum, tetapi satu dunia merudum. Yang tak merudum sekarang hanyalah Amerika Syarikat. Jadi sebab itu keadaannya tak boleh dibandingkan dengan keadaan nilai mata wang sekarang ini dalam suasana ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa yang berbeza sekarang berbanding dengan tahun 1998 ataupun tahun 2015. Kalau nak dikatakan nilai mata wang merudum itu sebagai tanda kepada masalah ekonomi negara, yang berlaku ialah bila mata wang merudum, yang lain pun merudum juga. Gaji jatuh, ekonomi tak berkembang, orang hilang kerja, itu baru boleh kata merudum. Yang berlaku sekarang ini di seluruh dunia, mata wang jatuh kerana kita melalui keadaan yang mana kerajaan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya, kemudian dunia pula berlaku pelbagai pergolakan, dan bila berlaku pergolakan, sudah tentu pelabur-pelabur mengambil langkah biasa, iaitu memegang aset yang dikira paling stabil, iaitu sama ada emas ataupun dolar. Jepun pun begitu, China pun begitu, Thailand pun begitu, semua begitu. Jadi sebab itu sementara saya nak jawab yang Temerloh tanya tadi, tapi saya rasa kita kena berlaku adil. Tidak boleh kita kata keadaan ekonomi negara ini merudum. Ekonomi tumbuh. Ekonomi sebenarnya berada dalam keadaan yang baik. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa terutamanya oleh kerana tangga gaji rakyat itu tidak naik dengan cepat, sebab itulah apabila berlaku sedikit saja kenaikan harga barang tertentu, dia dikira menjadi beban. Dan ini perkara yang akan ditanggung oleh mana-mana pihak yang menjadi kerajaan. Kalau selepas ini pembangkang jadi kerajaan pun, pembangkang akan tanggung perkara yang sama. Arau saya nak kena jawab payah besar, biar saya teruskan pasal gaji progresif dulu. Kemudian saya boleh kembali kepada Arau dan Pendang. Cuma saya Menteri, masa sudah tamat. Tadi belum 5 minit lagi, lepas itu stop. Bagi saya 5 minit lebih lagi. 5 minit sahaja. Kalau tidak, KPT akan marah di belakang. Betul. Baik. Jangan lupa Muar dah lama berdiri. Dan Muar ada 3 yang menunggu giliran. Puncak Borneo juga, Menteri. Puncak Borneo. Jangan lupa Puncak Borneo. Yang itu kena tanya speaker. Menteri, speaker. Saya nak jawapan tadi sejauh mana dapat. Nanti. Temerloh saya sudah jawab. Ada yang belum dijawab lagi. Saya kena teruskan. Okey. Baik. Kita kena kembali kepada soal ekonomi, soal dasar gaji progresif. Mengenai dasar gaji progresif, banyak persoalan ditimbulkan dalam perbahasan saya baca Hansard atas alasan ia tidak dimasukkan di dalam Belanjawan 2024. Sebenarnya peruntukan untuk pelaksanaan rintis gaji progresif untuk pekerja dan syarikat swasta awalan telah pun dimasukkan di dalam Belanjawan 2024 di bawah Kementerian Ekonomi. Nanti bila kita sampai ke perbahasan peringkat jawatan kuasa, saya boleh tunjukkan bahawa peruntukan untuk projek rintis kepada syarikat-syarikat awalan itu sebenarnya telah masuk. Saya nak hurai tentang persoalan yang dibawa oleh payah besar tadi, kan? Sebab saya faham di peringkat rakyat dan juga ahli dewan, kita perlukan ini. Kita perlu naikkan gaji. Jadi kenapa tidak boleh dibuat serta-merta? Kan? Jadi di peringkat kerajaan, kita ada perbincangan yang panjang lebar. Berkali-kali, saya ingat dasar gaji progresif dibincangkan 3 kali di Jemaah Menteri. Sebab kita memahami pelaksanaan dasar gaji progresif ini adalah langkah berani yang akan membawa kesan besar kepada ekonomi dan rakyat. Kerana ini kali pertama kerajaan akan campur tangan secara terus untuk meningkatkan gaji sektor swasta. Maka keputusan yang dibuat ialah pelaksanaannya perlu melibatkan kesemua pihak dan digerakkan sebagai langkah bersama untuk satu negara. Dia tak boleh buat dasar saja dan pandai-pandai kamu. Sebab kita takut
berulang perkara-perkara yang pernah berlaku apabila beberapa dasar mengenai gaji dilaksanakan sebelum ini. Oleh itu, satu kertas putih cadangan dasar gaji progresif akan dibentangkan di Parlimen dalam sesi ini dan saya telah dimaklumkan Dewan Rakyat telah memberi tarikh pada 30 November 2023 untuk kita bentangkan kertas putih dasar gaji progresif sebab ia tebal dan dia banyak perkara-perkara yang perlu dibincangkan secara terperinci dan dia tidak boleh dijawab dan disentuh dengan satu perenggan di dalam ucapan belanjawan Perdana Menteri sebab isunya adalah rumit. Jadi keputusan Jemaah Menteri adalah lebih baik bentang kertas dasar kertas putih dasar gaji progresif bukan sahaja untuk dibahaskan tetapi untuk menjawab perkara-perkara yang disebut oleh paya besar tadi. Apa sebenarnya masalah gaji dalam negara kita ini? Kenapa sukar nak naikkan gaji? Kenapa dasar-dasar yang sedia ada ini sementara telah menyumbang sebelum ini tetapi masih belum cukup untuk menaikkan gaji? Adalah lebih baik sekiranya keseluruhan cadangan dan perincian dibentangkan di dalam kertas putih untuk memberi ruang kepada anggota Dewan dan rakyat keseluruhannya menilai pendekatan, jadual masa dan mendalami perkara-perkara struktur yang perlu diselesaikan. Tapi untuk mengekalkan momentum tumpuan kerajaan kepada persoalan gaji, projek rintis pelaksanaan gaji progresif akan dilaksanakan dalam tahun 2024. Tapi kita tak boleh, pada pandangan saya sendiri, sesuatu yang sebesar ini tidak boleh hanya dibuat satu arahan kemudian pandai-pandai. Kita kena tengok dahulu 6 bulan pertama macam mana, kaji apa yang boleh, apa yang tak boleh, tengok apa penambahbaikan yang boleh dilakukan dan pada pelaksanaan projek rintis dalam tahun 2024 itu akan menilai keberkesanan dan ketersediaan dasar tersebut. Dan pihak kerajaan mengalu-alukan sebarang pandangan dan cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat semasa pembentangan dasar gaji progresif pada 30 November ini. Nanti kita kena ikut giliran. Tadi giliran tadi awal bangun. Muar paling awal tanya. Masa Muar tambahan dulu, mau tamat. Arau. Oleh kerana saya baru keluar hospital, saya minta 5 minit lagi. Tadi sudah 5 minit. Setuju. Muar, Arau Yang dan Menteri. Sedar. Terima kasih. Dia seorang menteri. Jadi bagi peluang Duduklah, Arau. Menteri ini penting. Terima kasih yang 10 minutes. terima kasih Yang Berhormat Menteri. Muar, Arau dengan Dalam belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini, kerajaan mengumumkan bahawa mereka akan menarik semula subsidi diesel secara berperingkat, tetapi perincian secara berperingkat itu tidak didefinisikan. Persoalan saya, hari ini kerajaan membelanjakan lebih 13 bilion ringgit setiap tahun bagi subsidi diesel dan bagi setiap liter dalam RM1.60. Rakyat sedang tanya, adakah pelan kerajaan untuk mengapungkan harga diesel mulai tahun depan selepas pangkalan padu telah siap dengan bantuan cash transfer one go, atau adakah dasar kerajaan secara berperingkat tersebut bermaksud untuk naikkan harga bumbung diesel daripada tahun ke tahun? Apa perincian secara berperingkat itu? Terima kasih. Sependek Yang Amat. Saya minta jawab bertulis lah ya. Semasa semua sekali wang jatuh yang Muhammad sebut tadi, tetapi Malaysia yang paling teruk di Asia. Dan semasa semua orang dah recover dengan izin, Malaysia tak recover sampai ini. Itu saya minta jawab betul lah. Sebab dia ni complicated sikit. Akhir sekali Yang Muhammad, saya nak tanya, saya minta maaf. Saya ni sebenarnya Presiden Persatuan TikTokers masa Yang Muhammad tak keluar formula. Presiden Persatuan Penyokong Revisi semasa tak ada formula. Jadi saya nak tanya Yang Muhammad. Yang Muhammad sebut bahawa kalau bagi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen, dia takut dia bayar kepada TikTokers. Itu ya Yang Muhammad. Tapi kalau tidak jawab betul. Tak apa, no problem. Thank you, Speaker. Terima kasih. Terima kasih Puan Dipertua. Terima kasih Puan Yang Hormat Puan Dan. Tadi saya tertarik pasal berkenaan dengan program gaji progresif ini. Sebab apa? Di situ dia ada dua elemen yang kita terpaksa kena tengok, supply dengan demand. Sekarang ni supply meningkat sangat tinggi, demand tidak berlaku lagi.
Jadi dalam keadaan ini kita akan tengok sama ada fokus kita tu nak pergi ke volunteer ataupun mandatory dalam sistem gaji progresif ni. Cuma saya nak tanya, bila kita nak bentangkan formula ini untuk kita tingkatkan, sebab sekarang ni kita demand tak berlaku lagi. Bila tak berlaku, kita sudah ada liability, rakyat sudah ada liability dekat situ, terutamanya pekerja swasta yang gaji tidak meningkat. Jadi oleh sebab itu kita perlu keputusan segera, tapi dia sebut dah tadi berapa bulan kita nak bentang? 30, dan kita nak laksana bila insya-Allah? Laksana tu penting sebab sekarang ni supply sudah meningkat tinggi. Semua all sectors meningkat. Cuma demand belum lagi berlaku. Jadi kita concern. Saya terima kasih. Jaga kesihatan. Sebab apa? Jangan atas katil pun duk fikir abad ekonomi lagi. Your kesihatan first. Okey, terima kasih. Baik. Speaker, Ringkaskan. sedikit ringkaskan. Saya yang arau oleh kerana dia presiden kelab penyokong saya di TikTok, saya akan jawab di TikTok nanti. Untuk MUA, sebenarnya mekanisme itu telah dibincangkan. Tetapi keputusan-keputusan mengenai kuantum, bila dan sebagainya, itu perlu diumumkan semasa dilaksanakan, kerana kalau kita bincangkan sekarang, kita bimbang itu akan menyebabkan timbulnya spekulasi inflasi. Kalau orang kata akan jadi begini-begini 5-6 bulan, yang masa itulah segala jenis yang akan naik. Jadi sebab itu kerajaan tidak mengumumkan perincian itu, kerana itu perlu dibuat semasa dilaksanakan untuk kita memastikan tidak ada kesan knock-off inflasi yang keterlaluan. Jawapan soalan-soalan arau nanti saya jawab secara bertulis. Dan akhir sekali, pendang tanya soalan yang masuk dengan cantik saja kepada penerangan bab terakhir mengenai gaji progresif ini. Antara inisiatif untuk kita meningkatkan gaji rakyat sudah tentu ialah yang melibatkan aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Dan selain daripada itu, inisiatif-inisiatif yang pernah dibuat dan masih lagi berjalan sekarang, termasuklah dengan menggalakkan penerimaan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti. Pendang pernah jadi timbalan menteri, Pendang tahu bahawa memang ada Productivity Linked Wage System, PLWS ini, dan ia berjalan bersama-sama dengan perintah gaji minima yang kita ada. Pun begitu, ada beberapa perkembangan yang menunjukkan dasar sedia ada, iaitu penetapan gaji minima dan sistem sukarela tanpa campur tangan kerajaan seperti PLWS. Sebab PLWS adalah sepenuhnya sukarela. Belum lagi berjaya meningkatkan tahap gaji pekerja. Contohnya, sehingga Ogos 2023, sebanyak 97,799 majikan sebenarnya telah melaksanakan PLWS. Dan jumlah pekerja di bawah PLWS sekarang ini adalah 5.96 juta. Namun bila kita tengok kepada kadar gaji, ia tidak dapat ditingkatkan kepada kadar yang lebih tinggi. Dan kita tengok laporan gaji dan upah sektor formal untuk suku pertama 2023, masih terdapat seramai 2.2 juta pekerja yang bergaji kurang daripada RM2,000 walaupun ada perintah gaji minima, walaupun ada PLWS. Dan beberapa dapatan mengenai struktur gaji setakat ini menunjukkan perkara-perkara berikut. Pertama, penetapan gaji minimum menyebabkan berlakunya dengan izin wage compression ataupun herotan gaji, iaitu sementara gaji pekerja tidak berkemahiran itu telah naik. Yang tukang cuci yang bawah ni dia naiklah 1,500. Tetapi gaji pekerja berkemahiran dan separa kemahiran, terutamanya bagi golongan muda dan pertengahan umur, sebenarnya menjadi semakin rendah dan tidak meningkat. Dia herot lah. Sebab nak bayar gaji minima yang pekerja tidak berkemahiran ini, dia tak naikkan gaji yang berkemahiran pula. Sebab itu kita sering mendengar keluhan golongan muda mengenai gaji mereka yang rendah.
Dan dapatan ketiga ialah walaupun sistem upah berasaskan produktiviti atau PLWS telah dilaksanakan lebih sedekat sebenarnya sejak 2007, ia tidak mempunyai kesan nyata kepada kenaikan gaji pekerja kerana ia bersifat sukarela sepenuhnya tanpa ada campur tangan kerajaan. Jadi oleh kerana speaker dah memang betul-betul marah dan juga Menteri KPT pun marah di belakang, saya nak tutup kerana kita ada satu hari pada 30 November ini untuk kita bahaskan dengan lebih mendalam dan secara ilmiah mengenai masalah struktur gaji yang ada di negara ini. Dan dari segi jangka masa pelaksanaannya, Pendang, Paya Besar dan ahli dewan yang lain, ia akan diperincikan di dalam kertas putih itu. Akan ada jadual yang terperinci di dalam kertas putih itu. Jadi demikianlah Puan Yang di-Pertua, penggulungan dari saya dan Kementerian Ekonomi kepada perkara-perkara yang ditimbulkan sepanjang perbahasan Belanjawan 2024. Dan di sebalik kehangatan Dewan, saya tak adalah tengok di hospital, tapi saya bayangkan Dewan tetap panas macam mana pun. Dengan masing-masing mempunyai pandangan, saya juga berterima kasih kerana pandangan-pandangan itu daripada semua pihak, walaupun berbeza-beza, sebenarnya menjuruskan kepada matlamat yang sama. Kedua-dua belah pihak kerajaan dan pembangkang nampaknya bersetuju bahawa negara tidak boleh melengahkan lagi beberapa reformasi struktur ekonomi untuk memperbetulkan ekonomi negara kita. Soal penyasaran semula subsidi, pengukuhan fiskal untuk mula mengurangkan hutang negara, membina enjin-enjin pertumbuhan baru, meningkatkan gaji rakyat, membasmi kemiskinan dan mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh. Ini adalah titik-titik pertemuan di antara kita. Jadi saya doakan kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan amanah ini dan insya-Allah berkat usaha bersama kita akan dapat melihat Malaysia diiktiraf sebagai negara berpendapatan tinggi menjelang akhir Parlimen ke-15 ini dalam tempoh 4-5 tahun dari sekarang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri telah mengambil masa 1 jam 1 minit. Ya. Saya jemput Menteri Pendidikan Tinggi. Hari ini kami semua baik dengan Menteri Ekonomi. Arau jangan kacau. Yang Berhormat Yang di-Pertua, pertamanya terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian membangkitkan isu-isu berkaitan dengan pendidikan tinggi sepanjang sesi perbahasan Belanjawan 2024 kali ini. Saya akan menjawab isu-isu yang dibangkitkan tersebut secara berkelompok dan bersekali berdasarkan tema-tema besar berikut. Pertama, keperluan transformasi pendidikan tinggi dan potensi pendidikan tinggi sebagai penyumbang ekonomi negara. Yang Berhormat Larut telah menyarankan kewajaran kerajaan untuk memulakan kajian bagi mentransformasikan sektor pendidikan tinggi sebagai salah satu enjin pertumbuhan ekonomi negara. Saya bersetuju dengan saranan tersebut. Sebenarnya Kementerian Pendidikan Tinggi telah pun membentuk sebuah jawatankuasa menyemak dan mengkaji semula dasar pendidikan tinggi nasional atau National Higher Education Policy Review Committee, NRC. NRC ditubuhkan pada awal tahun ini dengan tujuan menyemak dan mengkaji semula secara mendalam kesemua dasar pendidikan tinggi negara. Ia dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Idris Jala dengan keanggotaan seramai 8 pakar dalam bidang pendidikan tinggi. Jawatankuasa ini turut dibantu oleh pasukan khas dari KPT, ahli-ahli akademik, unit pemandu dan pemain industri seperti Boston Consulting Group. Untuk makluman, kesemua ahli dan pakar yang terpilih telah menyumbang khidmat secara pro bono atau percuma selama 3 bulan. Sepanjang 3 bulan yang diperuntukkan, pasukan ini telah mengadakan pelbagai sesi libat urus melibatkan kira-kira 200 peserta yang mewakili 115 organisasi. Sebanyak 874 isu telah dikenal pasti di peringkat awal
Walau bagaimanapun setelah diteliti dan diperhalusi, sebanyak 58 cadangan penambahbaikan utama yang merentas 7 isu utama sektor pendidikan tinggi negara telah dibentangkan kepada pihak kementerian. Dan 7 isu utama yang harus dibetulkan tersebut adalah: pertama, peraturan ketat yang mengekang perkembangan dan pertumbuhan sektor pendidikan tinggi. Kedua, proses atau birokrasi yang menyebabkan kelewatan dan ketidakcekapan. Ketiga, penyelarasan yang tidak memenuhi keperluan industri dan reka bentuk akademik. Keempat, hala tuju yang tidak jelas akibat kekurangan dasar dan peraturan yang baik. Kelima, sumber yang terhad. Keenam, mekanisme pembiayaan yang tidak memberi insentif kepada prestasi tinggi. Dan ketujuh, penguatkuasaan dan pelaksanaan yang lemah. Dan daripada 58 saranan yang dikemukakan tersebut, 30 cadangan bersifat transformatif, 7 cadangan quick wins dan 21 inisiatif pemboleh daya atau enablers. Bagi memastikan segala saranan ini difahami oleh semua pemegang taruh dan benar-benar dapat memberi impak yang disasarkan, KPT telah mengadakan hari terbuka pada 23 Oktober yang lalu. Dan semasa hari terbuka tersebut, pandangan, kritikan serta maklum balas daripada orang awam dan semua pemegang taruh berkenaan 58 cadangan penambahbaikan telah berjaya dikumpulkan dan ia akan dilaksanakan mengikut kesesuaian dan keperluan. Yang Berhormat. Terima kasih Mohd Menteri di atas penerangan. Saya percaya ini berbangkit daripada perbahasan Ketua Pembangkang. Jarang sekali saya bersetuju dengan Ketua Pembangkang, tapi kali ini saya bersetuju dengan Ketua Pembangkang. Kerana saya bersetuju bahawa kita ingin menggunakan pendidikan tinggi sebagai satu jentera untuk menjana ekonomi. Memang adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian. Pada masa yang sama, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk juga merayu kepada Yang Berhormat Menteri dan juga kerajaan supaya juga memberi perhatian dalam kita memberi perhatian kepada menggunakan pendidikan sebagai satu penjana ekonomi di mana kita akan menggunakannya untuk menarik pelajar-pelajar dari luar negara. Tiap-tiap tahun terdapat keluhan, rintihan dan aduan pelajar-pelajar di dalam negara yang mencapai pencapaian yang begitu baik dalam peperiksaan mereka, SPM dan sebagainya, di mana mereka tidak memperolehi peluang untuk membuat matrikulasi dan sebagainya. Ini menjadi topik yang hangat, selalu menjadi polemik, terutamanya pelajar-pelajar India dan pelajar-pelajar Cina. Kita mendapati bahawa ada yang segelintir mendapat flat A, semua A, 9A, 10A. Tetapi bila mereka memohon untuk matrikulasi, tidak mendapat tempat di institusi pengajian tinggi. Cuma saya merayulah kepada Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat Menteri yang telah memberi penerangan yang begitu mendalam supaya perkara ini juga diberi perhatian. Supaya kita dapat dalam kerajaan baru ini, kita dapat menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dan ia menjadi polemik. Persoalannya adalah kenapa mereka tidak mendapat tempat walaupun pencapaian mereka begitu cemerlang. Saya mohon merayu supaya Yang Berhormat Menteri memberi perhatian kepada perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri boleh celah sikit, saya tambah sikit. Saya setuju apa yang YB Jelutong, kenyataan YB Jelutong. Kerana yang saya faham pada masa kini jika kami nampak punya medicine ataupun khusus farmasi, pelajar STPM yang dapat 4 flat susah nak masuk. Kerana matrikulasi dapat satu priority. Mereka dapat priority boleh masuk ke kos-kos yang hangat ini di universiti utama seperti punya medicine, punya law, punya farmasi. Oleh itu saya harap KPT boleh dedahkan statistik. Sekarang masih berapa STPM student yang berada dalam kos-kos medicine, law dan juga farmasi di USM atau UKM, UPM.
Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jelutong dan juga Raup Yang Berhormat Puan Yang Dipertua. Jelutong bercakap mengenai soal permohonan untuk masuk ke matrikulasi. Itu adalah di bawah bidang Kementerian Pendidikan. Manakala Raup bertanyakan mengenai angka dan itu saya boleh jawab secara bertulis. Selain daripada NRC, inisiatif transformasi pendidikan tinggi turut dilakukan dengan meneliti secara menyeluruh impak perkembangan serta inovasi terkini sains dan teknologi. Dalam hal ini, pihak kementerian sedang menyiapkan laporan penuh berkenaan New Horizons for Science and Technology in Securing Malaysia's Global Competitiveness dengan izin daripada pasukan pakar yang dilantik. Kajian yang dikendalikan oleh pakar-pakar akademik dan wakil dari Akademi Sains Malaysia ini akan memperincikan secara mendalam kemunculan pelbagai perkembangan sains dan teknologi yang mesti menjadi tunjang tujahan baru untuk kita ajar, terokai dan memanfaatkan demi Malaysia yang berdaya saing. Melalui kajian ini, kita akan lebih celik dan terpimpin untuk merencana agihan sumber manusia yang ada untuk dilatih dan diberikan pendidikan serta pendedahan yang relevan. Selain semakan dasar secara keseluruhan yang bertujuan mentransformasikan sektor pendidikan tinggi negara ini, terdapat beberapa inisiatif utama yang telah diambil oleh KPT bagi melonjak sumbangan sektor pendidikan tinggi ke dalam pembangunan ekonomi negara. Secara umumnya, sumbangan KPT kepada pembangunan ekonomi dijayakan melalui 12 agenda ekonomi madani KPT yang terdiri daripada 50 inisiatif utama. Dan sokongan dan sumbangan tersebut dijayakan melalui 4 pendekatan berikut. Pertama, pembangunan bakat terbaik. KPT berperanan membangun dan menyediakan bakat terbaik berdasarkan keperluan guna tenaga negara. Ini termasuklah menyelaras program pengajian sedia ada agar selari dengan keperluan menjayakan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030. Kedua, penyelidikan berimpak tinggi bagi menyokong ekonomi berasaskan inovasi. KPT membantu pertumbuhan ekonomi negara melalui inovasi produk dan penerokaan ilmu baru yang memanfaatkan semua khususnya pihak industri. Di bawah pendekatan ini, KPT memfokuskan kepada penyelidikan dalam bidang-bidang tujahan atau niche yang diperlukan negara. Antara kajian dan penyelidikan yang berimpak tinggi dan berupaya memberi sumbangan penting kepada ekonomi negara yang telah dan sedang dilakukan oleh sektor pendidikan tinggi adalah antaranya penyelidikan berkaitan brachytherapy kanser lidah di USM, penghasilan vaksin dan sel sengkenit di UM, dialisis mudah alih UKM, padi putra UPM, satelit nano USM, autonomous vehicle Politeknik Sultan Azlan Shah, Medical Electronic Technology Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan banyak lagi yang tak dapat nak disebutkan di sini. Selain daripada pelbagai penyelidikan dan inovasi berimpak tinggi ini, sektor pendidikan tinggi negara juga sudah membangunkan pusat tenaga negara di Unit 10, manakala pusat nano fabrikasi di UKM, pusat kecerdikan buatan dan robotik di UTM, dan pusat benih negara di UPM baru saja mendapat peruntukan untuk dilaksanakan di bawah rolling plan yang keempat. Seperti yang disuarakan oleh Yang Berhormat Beluran, KPT akan memastikan yang sektor pendidikan tinggi negara kita akan terus mengutamakan aktiviti kajian dan penyelidikan yang berimpak tinggi dan berupaya menyumbang kepada ekonomi negara, termasuklah memastikan manfaat-manfaat yang jelas di peringkat negeri. Ketiga, pemindahan ilmu. Peranan dan sumbangan sektor pendidikan tinggi. Terima kasih, Timbalan Speaker.
Saya nak ucapkan tahniah kepada kerajaan dan juga Yang Berhormat Menteri KPT atas apa yang telah disebut tadi berkenaan dengan projek atau permulaan satu fakulti dengan peruntukan 20 juta bagi membangunkan fakulti buatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan perkara ini telah saya bawa dalam perbahasan saya. Soalannya adalah berkenaan dengan pembentukan atau pembinaan baru fakulti ini. Adakah pihak KPT berhasrat atau berancangan untuk membawa masuk atau melibatkan atau kerah sikit kata nak kerah pemain-pemain industri yang memang tersohor, yang sudah hebat, yang punya kedudukan yang sangat tinggi di Malaysia. AI players kat Malaysia yang memang dah hebat-hebat untuk menjadi sebahagian daripada pembentukan dan pembinaan fakulti artificial intelligence di UTM dengan peruntukan 20 juta itu. Kerana di Malaysia salah yang berkedudukan ke-13 paling hebat dengan downloadnya yang 130 juta, sebuah syarikat yang bernama Imagine berpengkalan di Kelana Jaya dengan pemiliknya, CEO-nya, COO, CTO-nya semua orang Perak, anak jati Ipoh. Mereka sebenarnya adalah memimpini sektor ini di peringkat di persada dunia. Apakah hasrat, sama ada adanya hasrat KPT untuk melibatkan mereka dalam usaha pembangunan ekosistem AI atau kaji selidik dan penyelidikan dan kajian AI di Malaysia? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Ipoh Timur. Saya akan sampai mengenai jawapan mengenai AI nanti. Memang ada dalam jawapan saya. Soal pemindahan ilmu, pendekatan yang akan dijayakan oleh Kementerian pertama menawarkan perkhidmatan konsultasi kepakaran kepada kerajaan, industri dan pihak yang memerlukan. Kedua, mengolah ilmu, inovasi dan pengalaman yang ada di IPT untuk dipindah dan diterjemahkan kepada masyarakat sebagai satu inovasi sosial dan inisiatif meningkatkan kesejahteraan. Untuk makluman, KPT sedang mengumpulkan segala inisiatif dan intervensi yang bukan sahaja boleh membantu membasmi kemiskinan, tetapi akan berupaya memberi daya tumbuh masyarakat. Ini termasuklah memberikan bimbingan keusahawanan dan pembangunan ekonomi setempat dengan sasaran meningkatkan pendapatan, perkongsian solusi kepada isu masyarakat dan pelbagai lagi. Keempat, pengantarbangsaan pendidikan tinggi. Kementerian akan mengoptimumkan kekuatan Malaysia untuk diangkat menjadi hub pendidikan global sekaligus menarik kedatangan lebih ramai pelajar dan institusi antarabangsa seperti yang dihujahkan oleh Yang Berhormat Machang dan juga Yang Berhormat Parit. Untuk makluman, KPT sedang membangunkan dasar dan pelan tindakan pengantarbangsaan pendidikan tinggi 2023 ke 2030 yang akan menggariskan beberapa strategi baru dan pengukuhan yang diperlukan untuk terus melonjakkan Malaysia sebagai hub pendidikan yang menarik. Walau bagaimanapun, suka ditegaskan dalam konteks pengantarbangsaan ini, kita mempunyai sekurang-kurangnya 4 cakupan dan pendekatan untuk menjayakannya. Pertama, ialah kepada kehadiran pelajar antarabangsa di Malaysia. Setakat Jun 2023, kita mempunyai seramai 104,315 pelajar antarabangsa di Malaysia yang sedang mengikuti pengajian dalam pelbagai bidang dan peringkat. Namun ia bukanlah satu-satunya rujukan dan kriteria pengantarbangsaan kita. Kerana perkara kedua, kita juga merujuk kepada kehadiran institusi pendidikan tinggi luar negara yang membuka cawangan mereka di negara kita. Ketika ini, sebanyak 10 cawangan IPT dari luar negara yang sedang beroperasi di negara kita. Dan terbaru adalah kampus antarabangsa Tsukuba University dari Jepun yang akan mula beroperasi tahun depan. Dan untuk makluman, Dewan Yang Mulia ini, Malaysia adalah negara yang menjadi destinasi pertama di dunia pembukaan Universiti Jepun di luar Jepun.
Selain pembukaan cawangan antarabangsa oleh IPT luar negara di Malaysia, pengantarbangsaan sektor pendidikan tinggi turut melibatkan dua perkara, iaitu penawaran pelbagai program luar pesisir yang menjadi fokus universiti awam dan pembukaan pelbagai kampus cawangan di luar negara oleh institusi pengajian tinggi swasta. Antara contoh pembukaan cawangan IPTS di luar negara adalah cawangan MSU melalui kerjasama dengan International Global University Jakarta, Management and Science Institute Colombo dan International Medical School Bangalore dan UCSI di Bangladesh. Manakala penawaran program luar pesisir oleh universiti awam kita di luar negara, antara program yang ditawarkan adalah oleh UPM bersama Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, Universiti Sains Malaysia bersama European Global School University di Turki dan Universiti Sultan Zainal Abidin dengan Universiti Prima Indonesia. Selain daripada itu, terdapat juga program-program Dwi Siswaza dan juga dual dan double degree dengan beberapa universiti luar negara dengan universiti awam negara kita. Manakala Universiti Kebangsaan Malaysia telah menerima sebuah kampus percuma di Qatar bernilai 29.5 juta ringgit tajaan The Qatar Regional Group. Kampus tersebut kini sedang dalam pembinaan dan menjelang hujung tahun ini, UKM Kampus Qatar akan mula menawarkan 4 program pengajian offshore. Ketiga, penglibatan bakat tempatan dalam institusi pendidikan antarabangsa dan keempat, kerjasama antarabangsa dalam pelbagai penyelidikan strategik. Puan Yang di-Pertua, tema besar kedua dalam perbahasan yang telah dibuat oleh ahli-ahli Yang Berhormat adalah pelaksanaan komitmen dalam Belanjawan 2024. Memandangkan terdapat pelbagai peruntukan program dan inisiatif yang diumumkan dalam Belanjawan 2024, terdapat beberapa penegasan oleh ahli-ahli Yang Berhormat agar KPT memastikan segala peruntukan dan program yang diumumkan tersebut dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ini termasuklah Yang Berhormat Sungai Buloh yang mengharapkan agar inisiatif berkaitan PTPTN dan penetapan had yuran semasa pendaftaran benar-benar dilaksanakan. Begitu juga dengan Yang Berhormat Sungai Petani yang mengharapkan agar segala peruntukan yang diberikan, maka cakupan dan kualiti kemudahan OKU di IPT menjadi lebih baik. Untuk makluman Yang Berhormat Sungai Petani, bagi peruntukan tahun 2024, kos projek sebanyak 11.24 juta ringgit dan peruntukan sebanyak 6 juta telah diluluskan bagi menyediakan infrastruktur mesra OKU. Ini merangkumi penyediaan persekitaran, pengajaran dan pembelajaran yang kondusif pada semua kategori kurang upaya serta memberi kesaksamaan hak dan peluang kepada OKU bagi penyertaan penuh dalam PNP. Selain itu, Kementerian telah pun membelanjakan sebanyak 15 juta ringgit bagi tujuan pelaksanaan penambahbaikan infrastruktur sedia ada bagi OKU melibatkan 84 projek di universiti awam dan 24 projek di politeknik dan college community yang telah mencapai tahap kemajuan 80% siap. Di bawah peruntukan pembangunan rancangan Malaysia ke-12, kesemua projek pembangunan kampus asrama baru telah mengambil kira elemen pembangunan infrastruktur dan fasiliti OKU berdasarkan standard Malaysia Universal Design dalam sesebuah pembangunan. Ini termasuklah pembinaan kampus baru yang dibangunkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 iaitu Politeknik Bagan Datuk, Politeknik Besut, Politeknik Hulu Terengganu, College Community Jeli, College Community Parit Sulong, College Community Pendang, College Community Tasik Gelugur, College Community Sempang Renggam, College Community Bandar Tenggara dan College Community Pagoh. Bagi projek naik taraf fasiliti usang yang diluluskan di bawah inisiatif Belanjawan 2024, Jabatan Pembangunan Politeknik dan College Community diperuntukkan sebanyak 30 juta ringgit dan kerja-kerja menaik taraf fasiliti dan laluan kumpulan rentan ini
adalah termasuk di bawah skop penyelenggaraan yang diutamakan. Seterusnya, seperti yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur dan juga Yang Berhormat Seri Gading yang telah menzahirkan sentimen yang serupa dengan menyarankan penubuhan Majlis Perundingan AI atau garis panduan yang jelas dan teliti agar pusat pengajian artificial intelligence dan penyertaan kita dalam teknologi ini benar-benar memberi manfaat. Untuk makluman, lanjutan daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, UTM telah mengambil tindakan yang segera dan sistematik dengan menubuhkan task force khas bagi melihat aspek penubuhan fakulti kecerdasan buatan. Task force ini bertanggungjawab untuk merancang dan memperincikan pembangunan struktur governance, bidang tujahan, hala tuju, keperluan bakat, fasiliti, program akademik dan penyelidikan yang berimpak. Fakulti ini dibangunkan dengan memberi penekanan kepada aspek kecerdasan buatan yang merentas bidang. Ini telah diterapkan dalam visi, misi dan objektif strategik fakulti yang bakal ditubuhkan. Antaranya, membangunkan fakulti bertaraf dunia yang menyediakan pendidikan dan penyelidikan dalam kecerdasan buatan merentas bidang, membangunkan bakat kecerdasan buatan berorientasikan masa hadapan berfokus industri dalam menyediakan penyelesaian berinovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dari sudut struktur tadbir urus, fakulti baru ini akan ditunjangi oleh jabatan-jabatan yang merentasi bidang seperti asas kecerdasan buatan, robotik dan otomasi, bisnes dan etika, dan kecerdasan buatan gunaan dalam bidang-bidang tujahan utama negara. Bidang penyelidikan kecerdasan buatan pula akan memberi fokus kepada fundamental AI, robotic and vehicle automation, business, financial and ethics, agriculture and food security, medical and healthcare, climate change dan bidang-bidang lain yang diperlukan negara. UTM telah meletakkan sasaran untuk memulakan pengambilan kohort pertama program sarjana muda kecerdasan buatan pada sesi akademik 2024-2025 dan memandangkan negara ini telah mempunyai kepakaran dalam bidang kecerdasan buatan di beberapa universiti dan industri. UTM melalui fakulti ini akan menubuhkan konsortium pakar kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence Expert Consortium dengan izin bagi mengembeling dan menggabungkan kepakaran dalam memenuhi keperluan kecerdasan buatan dalam negara, mengambil kira juga pandangan yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur. Yang Berhormat Indra Mahkota sikit je. Saya ucap syabas beberapa kali Yang Berhormat sebut tentang etika 2 kali. Kalau boleh, saya dah sebut dalam perbahasan dulu, sementelahan kita nak bangunkan fakulti ini, dan saya setuju dengan konsortium tadi itu sangat baik supaya kita tidak buang tenaga dan dana. Cuma soal memastikan kesan-kesan the unintended consequences juga diambil kira, mungkin itu bawah tajuk etika agaknya. Terima kasih. Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seperti yang saya bawa dalam perbahasan, masa mencemburui kita dalam menangani atau mewujudkan satu agenda legislatif berkenaan dengan segala yang berkaitan dengan AI. Dalam konsortium, apakah pandangan atau apakah pendirian KPT dalam bukan sahaja mewujudkan konsortium melibatkan pakar-pakar, tetapi melibatkan ahli-ahli yang berhormat di sini, sebab dari sudut pandangan dasar untuk membangunkan industri itu perlu satu kerangka regulatory framework dengan izin atau legislative framework, khususnya dengan AI related cyber security, dengan AI ethics. Perbahasan itu perlu ada pertimbangan legislatif dan undang-undang atau perundangannya. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri berkenaan itu? Pertama, terima kasih pada Yang Berhormat Indra Mahkota dan juga Ipoh Timur. Pertama, mengenai Indra Mahkota, memang apabila kita sebut mengenai soal
etik dan sebagainya, memang ia mengambil kira apa yang telah disuarakan dan kebimbangan Yang Berhormat daripada Indra Mahkota. Dan kedua, seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur, memang apa yang akan dilakukan itu akan melibatkan banyak perkara-perkara yang akan mempengaruhi perundangan dan sebagainya. Dan dari segi kementerian, kita terbuka untuk menerima pandangan dan penyertaan. Mungkin kita akan buka penyertaan daripada ahli-ahli Yang Berhormat yang ingin mengambil bahagian dan menyumbang kepada usaha-usaha kita, kerana soal artificial intelligence ni merupakan satu perkara yang sangat penting untuk negara. Kita faham mengenai perkara ini, dan dalam usaha kita mendukung kejayaan dan kemajuan negara, maka kita menerima sumbangan dan penyertaan daripada semua pihak dalam soal ini. Jadi mungkin ini akan disusun oleh pihak kementerian bagi memenuhi apa yang telah disuarakan oleh Yang Berhormat. Saya memberi jaminan bahawa KPT akan memastikan segala komitmen dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kementerian akan dilaksanakan dengan sebaiknya. Kita akan mempertimbang segala saranan yang telah dikongsikan oleh semua ahli Yang Berhormat. Lebih penting, untuk memastikan segala dasar komitmen dan tanggungjawab KPT dilaksanakan dengan sebaik mungkin, saya ingin maklumkan iaitu satu unit pemandu peringkat kementerian telah ditubuhkan dan dikenali sebagai unit pengurusan prestasi dan penyampaian pendidikan tinggi ataupun Higher Education Delivery Unit yang telah dilancarkan pada 30 Oktober yang lalu. Tujuan unit ini ditubuhkan adalah untuk memastikan segala dasar tanggungjawab komitmen KPT dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini sekaligus akan menjadikan KPT sebagai kementerian yang dipacu oleh prestasi. Puan Yang di-Pertua, isu ketiga adalah berkenaan dengan permintaan penubuhan IPT di kawasan Parlimen. Isu ini terbagi kepada 3 perkara. Pertama, permintaan untuk menubuhkan IPT baru di kawasan Parlimen masing-masing seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kulim, Bandar Baru, Sempurna, Padang Terap, Tenom, Sibu, Sungai Siput, Tuaran dan Parit Buntah. Kedua, pertanyaan berkenaan status projek pembinaan IPT yang telah diluluskan sebelum ini seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Belud. Dan ketiga, permohonan untuk menaik taraf IPT yang sedia ada seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Betung. Di bawah belanjawan 2024, sebanyak RM15 juta telah diperuntukkan untuk kerja-kerja awalan melibatkan pelbagai politeknik termasuklah Politeknik Kota Belud. Walau bagaimanapun, dalam isu berkaitan penubuhan IPT ini, saya ingin menegaskan 3 perkara. Pertama, bukanlah menjadi dasar kita untuk memastikan di setiap kawasan Parlimen mempunyai IPT. Dan bukanlah sasaran kita untuk memastikan pelajar dapat mengikuti pengajian tinggi di institusi paling hampir dengan tempat lahir atau tempat tinggal. Sebaliknya, kita menyasarkan untuk anak-anak muda mengikuti pengajian di IPT yang terbaik mengikut bidang dan minat mereka, di mana saja IPT itu berada. Yang Berhormat Menteri Kota Belud. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kementerian KPT kerana meluluskanlah akhirnya. Saya percaya bahawa pembinaan Politeknik Kota Belud ini yang sudah lama dinanti-nanti, pecah tanah pun sudah bermula daripada PRU 14 yang saya harap nanti akan menambah ekonomi setempat di Kota Belud. Cumanya saya ingin tanya dengan Yang Berhormat Menteri, sebenarnya berapa kos yang sebenar untuk membina Politeknik Kota Belud? Adakah yang perancangan sekarang ini according to dengan izin Tuan Speaker, perancangan asal ataupun tidak, dan mungkin apakah mungkin sebab-sebab ataupun halangan yang melambatkan pembinaan Politeknik Kota Belud? Terima kasih. Soal yang melambat dan sebagainya itu mungkin sejarah lama. Tapi apa yang telah kita usahakan untuk tahun depan, kita akan kenal pasti tanah dan memastikan peruntukan untuk memperoleh tanah itu dulu. Kemudian barulah kita akan merangka desain sebagainya. Jadi pokoknya kita akan pastikan projek itu
dapat dijalankan bermula tahun depan. Maksudnya pengenalpasian tanah tu yang terbaru yang sebab hari baru tu yang berhormat Timbalan Menteri ada melawat tanah asal yang dicadangkan. So mungkin Sama ada yang asal atau tidak itu nanti akan dimuktamadkan. Terima kasih. Mungkin yang berhormat pun boleh beri pandangan kat mana nak buat. Kedua, bermula pada tahun ini, KPT telah memperkenalkan dasar pengajian anjal yang membenarkan pelajar hanya mengikut pengajian secara fizikal pada tahun pertama dan terakhir saja bagi 74 program pengajian terpilih. Ini membolehkan kita meningkatkan akses dan mengambil lebih ramai pelajar bagi mengisi tempat di IPT sedia ada. Ketiga, sebagai amalan baru, pembinaan politeknik dan kolej komuniti selepas ini akan memberi keutamaan kepada kawasan-kawasan yang tidak mempunyai apa-apa institusi latihan lain seperti Pusat Giat Mara, Institut Kemahiran Mara dan sebagainya. Bagaimanapun seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, kesemua permintaan ini akan diberi perhatian untuk dimasukkan bagi pertimbangan dalam rancangan Malaysia ke-13 kelak supaya kerajaan dapat mempertimbangkan. Jadi kita akan lihat dan kaji untuk pertimbangan semua permohonan-permohonan tersebut bermula dalam tahun 2026, iaitu bila rancangan Malaysia ke-13 dipertimbangkan, insya-Allah. Puan Yang Dipertua, perkara keempat yang dibangkitkan ialah TVET. Yang Berhormat Kuala Langat ada membangkitkan bahawa kemasukan pelajar ke dalam program TVET di Politeknik dan Kolej Komuniti khususnya di Kuala Langat adalah tidak memberansangkan. Saya ingin nyatakan bahawa program TVET di bawah KPT sebenarnya menunjukkan kemasukan yang konsisten dan berada pada tahap tertinggi sejak 3 tahun terkini. Terdapat peningkatan bilangan enrolment pelajar peringkat diploma bagi program TVET di bawah KPT iaitu 52.7% pada tahun atau 85,535 pelajar pada tahun 2022 berbanding 45.3% atau 58,424 pelajar pada tahun 2021. Terbaru kemasukan ke Politeknik bagi sesi pertama 2023-2024 adalah seramai 20,520 orang, iaitu peningkatan lebih 20% berbanding sesi yang sama pada tahun 2022-2023, iaitu seramai 16,962 orang. Dan bagi semua program TVET yang diuruskan oleh KPT sama ada di Politeknik ataupun MTUN, sebanyak 79.6% daripada tempat yang tersedia telah diisi dengan jumlah enrolment semasa mencecah kira-kira 144,816 pelajar secara keseluruhannya. Lanjutan daripada itu, saya juga ingin merujuk kepada ucapan Yang Berhormat Padang Besar yang menyarankan agar hanya satu kementerian saja yang menguruskan program TVET di negara kita. Pertama sekali, kita mesti memahami bahawa pengajian TVET mempunyai banyak kumpulan sasar dan peringkat pengajian, iaitu daripada sijil sehinggalah kepada ijazah dan pasca siswazah. Setiap kementerian dan agensi mempunyai fokus dan kumpulan sasar tersendiri dan kebanyakannya adalah pelatih peringkat sijil. Manakala program TVET di bawah KPT pula, sekalipun terdapat di semua peringkat, lebih memfokuskan kepada program peringkat diploma dan ke atas. Sistem dan penawaran yang pelbagai ini tidak mendatangkan apa-apa masalah kepada pemohon dan juga pelatih. Malah ia memberi pilihan kepada mereka. Dan sekalipun terdapat beberapa kekurangan terpencil, kita mempunyai Majlis TVET Negara di bawah Kementerian Sumber Manusia yang menyelaras perkara-perkara berkaitan TVET ini secara bersama-sama antara pelbagai kementerian dan agensi. Seterusnya, bagi menjawab isu program pengajian TVET yang tidak sepadan dengan perkembangan industri yang turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Padang Besar, terdapat beberapa transformasi yang giat telah dan sedang dijalankan di Politeknik
agar program dan pendekatan pengajiannya selari dengan keperluan dan perkembangan industri. Antaranya adalah menjalinkan kerjasama yang erat dan strategik dengan pihak industri. Sehingga kini politeknik di bawah KPT telah menjalin dan mempunyai hubungan kerjasama aktif dengan kira-kira 18,000 pihak industri. Kerjasama ini berlaku dalam pelbagai peringkat dan bentuk. Misalnya perkongsian kepakaran, khidmat nasihat terhadap kandungan pengajian dan latihan, penyediaan tempat bagi latihan industri, pelaksanaan latihan industri berstruktur serta mengimplementasikan pendekatan work-based learning, iaitu proses pembelajaran secara langsung dalam industri. Selain itu, transformasi ini akan turut melihat keperluan penjajaran semula program-program yang ditawarkan agar lebih terkini, kompetitif dan berdaya saing. Bagi MTUN pula, kerjasama yang erat bersama industri dapat dilihat menerusi penubuhan kilang pengajaran ataupun teaching factory yang membolehkan para pelajar diberi pendedahan dan mempelajari aktiviti sebenar penghasilan produk dan perkhidmatan. Pada ketika ini terdapat 4 teaching factory di MTUN dan selain itu MTUN juga bekerjasama dengan pihak industri dalam membangunkan dan menawarkan program-program akademik dalam bidang yang mempunyai permintaan yang sangat tinggi di industri. Program-program teknologi tinggi dan bernilai tinggi sedemikian menekankan pengetahuan mengenai mesin dan peralatan canggih yang digunakan oleh industri pada masa kini. IPTA lain turut memainkan peranan proaktif bagi memastikan graduan yang bakal dilahirkan memiliki kemampuan dan bercirikan industri tersedia ataupun industry ready. Pada ketika ini, graduan diberikan latihan yang diperlukan oleh industri selepas tamat pengajian. Walau bagaimanapun, masa yang diambil untuk melatih bakat adalah panjang dan kos latihan adalah tinggi. Sehubungan itu, KPT telah mengambil inisiatif baru bagi berhadapan dengan isu ini. Universiti Sains Malaysia misalnya telah memulakan projek rintis bagi penubuhan inkubator penyelidikan dan serap industri. Kementerian Pendidikan Tinggi, Inkubator Penyelidikan dan Serap Industri KPT, MOHI Research and Industry Infused Incubator ataupun dengan izin MRI3 bagi pembangunan bakat industri tersedia untuk sektor elektrik dan elektronik. Inkubator ini dibangunkan berasaskan model kerjasama triple helix antara kerajaan, universiti dan industri bagi membangunkan bakat yang memiliki sharp skill dan smart skill serta menepati keperluan industri E&E yang melibatkan bakat bermula daripada ijazah pertama sehingga pasca siswaza. Hasil awal pelaksanaan projek rintis ini didapati inkubator MRI3 telah berjaya melahirkan 47 graduan yang berkualiti selari kehendak industri dan seterusnya ditawarkan pekerjaan sebelum tamat pengajian dengan gaji permulaan minima RM4,000. Buat masa sekarang, seramai 152 pelajar sedang menjalani latihan bagi memenuhi keperluan 800 graduan setahun yang diperlukan oleh pihak industri E&E. Selain itu, menerusi kerjasama dan perkongsian kepakaran antara industri universiti dapat juga membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli akademik dan tenaga pakar industri. Justru itu KPT yakin penubuhan inkubator MRI3 perlu diperluaskan kepada sektor-sektor industri yang lain dan kapasiti penghasilan graduan juga perlu ditingkatkan selari dengan keperluan jumlah tenaga mahir tempatan oleh industri. Puan Yang Dipertua, seterusnya Yang Berhormat Libaran membangkitkan tentang keperluan untuk kementerian memastikan yang lepasan TVET Tafiz mendapat peluang yang sama dalam laluan kerjaya. Berdasarkan belanjawan 2024, program ini akan diteruskan dengan beberapa pemantapan. Ini termasuklah program latihan kemahiran dan teknikal yang dipadankan dengan penerapan asas keusahawanan
dan teknologi digital. Puan Yang di-Pertua, perkara kelima PTPTN, beasiswa dan pembiayaan pendidikan. Yang Berhormat Pendang, Tanjung Karang, Alor Star, Parit Bunta dan Penggalan Cepa telah membangkitkan isu pemansuhan hutang PTPTN oleh peminjam. Seperti yang pernah saya maklumkan dalam jawapan di Dewan Yang Mulia sebelum ini, kerajaan yang memerintah sekarang adalah sebuah kerajaan campuran, iaitu kerajaan perpaduan. Ia bukan kerajaan PH atau kerajaan BN. Ini bermakna tidak ada mana-mana manifesto PH atau BN secara otomatis yang akan dijadikan sebagai manifesto kerajaan. Jadi sekiranya desakan menghapuskan PTPTN yang dirujuk oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian adalah berdasarkan manifesto yang dikeluarkan oleh mana-mana blok yang membentuk kerajaan persekutuan, ia bermakna tidak akan secara otomatik menjadi komitmen kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Justru buat masa ini, saya tegaskan kembali pendirian kerajaan perpaduan yang telah saya nyatakan sebelum ini bahawa kita tidak mempunyai perancangan untuk memansuhkan pinjaman hutang PTPTN. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, berdasarkan kedudukan sehingga 30 September 2023, cadangan pemansuhan pinjaman PTPTN jika dipersetujui akan melibatkan seramai 3.86 juta peminjam dengan implikasi kewangan secara keseluruhan berjumlah 70.48 bilion ringgit. Jadi, mungkin ada yang tidak jelas. Pemansuhan hutang PTPTN ini bukanlah sekadar bersifat penghapusan hutang di atas kertas. Ia sebenarnya bermakna jika dilakukan, kerajaan terpaksa menanggung dan membayar semua hutang tersebut bagi pihak peminjam. 70 bilion ringgit. Sehubungan dengan itu, memandangkan jumlah yang diperlukan untuk kerajaan melangsaikan hutang ini adalah terlalu besar, pemansuhan hutang PTPTN adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Ini bukan sesuatu yang mengherankan. Jika kita perhatikan, semua parti atau blok politik yang pernah menjadi kerajaan telah membuat keputusan yang sama, iaitu tidak menghapuskan hutang PTPTN. Termasuklah PN ketika mereka memerintah dari tahun 2020 sehingga tahun 2022. Walau bagaimanapun, dalam konteks mengurangkan... Penjelasan boleh? Yang Hormat, ini bukan soal parti-parti, ya. Ini soal komitmen yang luar biasa yang telah dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat PM. Jadi kalau Yang Hormat kata tak mau buat, okeylah. Tapi janganlah kata bahawa PM macam itu. Tak, kami tak kata apa. Tapi komitmen yang dahsyat yang dibuat oleh PM sendiri, bahawa kita akan hapuskan PTPTN kalau kita memerintah. Jadi sekarang ini Yang Hormat jawab tak boleh. Okey, no problem, fine. Tapi janganlah kait-kaitkan kami pula. Sebab ini PTPTN ini benda yang berlaku sebelum tu lagi. Dan kami tak berani untuk mengeluarkan kenyataan menghapuskannya. Cuma PMX yang berani mengeluarkan kenyataan. Jadi hari ini Yang Berhormat kata tidak akan buat. Alright, no problem. Tapi jangan kias-kias apa lagi pada kami. Syaraplah. Cukuplah, Arau. Tak ada lah, saya Masa cakap sudah ni. tamat. Saya Masa bukan menteri cakap pun ni, sudah tamat. Menteri lah. Ni saya cakap menteri. Yang Berhormat, kita ambil perhatian. Yang Tapi Berhormat itulah Menteri, masa sudah tamat. itulah jawapan saya mengenai PTPTN. Jadi saya harap janganlah dibangkit lagi. Sebab kalau dibangkit saya akan jawab begitu jugalah. Saya akan bangkitkan lagi. Terima kasih. Yelah, bila Yang Berhormat jadi kerajaan, Yang Berhormat tak akan boleh buat. Itu je. Walau bagaimanapun, dalam konteks mengurangkan hutang PTPTN ini, Kementerian lebih cenderung untuk meneliti dan mempertimbang saranan-saranan seperti yang dibuat oleh Yang Berhormat Tasik Gelugur, Yang Berhormat Jelai, Yang Berhormat Kepala Batas. Dan kesemua saranan ini akan diperhalusi dengan lebih mendalam oleh pihak kerajaan. Ini kerana semua saranan ini perlu mempertimbangkan kedudukan dan kelestarian PTPTN dalam memberi khidmat kepada mahasiswa dan sektor pendidikan tinggi. Malah kementerian akan perlu turut memperhalusi dan mengharmonikan
saranan-saranan oleh kesemua Yang Berhormat ini dengan saranan oleh NRC yang antara lain menyarankan pendekatan potongan gaji bulanan. Selain itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru pada semua pihak untuk bersama-sama membantu membudayakan tabung pendidikan tinggi melalui SSPN di bawah PTPTN. Dan saya berterima kasih kepada beberapa kerajaan negeri yang mencarum di dalam tabung ini bagi manfaat pelajar di negeri masing-masing. Seterusnya dalam isu berkaitan pembiayaan pengajian ini juga, Yang Berhormat Parit Sulong menyoal tentang perbezaan antara program sulung dengan sulung 2.0. Untuk makluman semua, program sulung adalah program pembiayaan kepada pelajar yang merupakan wakil pertama daripada keluarga B40 yang berjaya memasuki universiti. Melalui sesi akademik 2022-2023, seramai 75 pelajar sahaja yang telah ditaja sepenuhnya melalui program sulung. Jadi, mulai tahun ini dan tahun hadapan dan seterusnya, program ini telah kita tambah baik dan menggandakan pelaksanaannya. Berbanding hanya 75 penerima rintis, kita telah memperluaskan cakupan penerima kepada seramai 10,000 pelajar dan melibatkan kesemua 20 universiti awam berbanding hanya 8 buah yang terlibat sebelum ini. Pelaksanaan sulung 2.0 yang memberi pelepasan bayaran yuran kepada penerima ini mempunyai implikasi kewangan sebanyak 30.8 juta ringgit kepada semua IPT yang terlibat. Yang Berhormat Parit Sulong juga bertanyakan tentang status MyBrain 15. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa program beasiswa MyBrain 15 yang telah dihentikan sebelum ini akan kita perkenalkan semula dengan nama MyBrain 2.0. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 28 Jun 2023 telah bersetuju dengan pelaksanaan program MyBrain 2.0 bermula tahun 2024. Beasiswa ini mensasarkan seramai 500 penerima bagi setiap tahun dari kalangan orang awam yang tidak bekerja atau tidak berpendapatan tetap dan pensyarah Institut Pengajian Tinggi Swasta bagi melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswazah. Program beasiswa ini melibatkan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit bagi setiap ambilan. Selain daripada itu, saya juga ingin maklumkan yang KPT akan meneruskan ke semua 18 program beasiswa di bawah kementerian ini dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 206 juta ringgit. Dan kita juga telah bersetuju untuk menaikkan allowance sara hidup bagi semua penerima sedia ada dan penerima baru kecuali penerima beasiswa MyBrain Science dan kaki tangan kerajaan yang sedang dalam perkhidmatan. Ini kerana mereka akan terus menerima gaji dan imbuhan seperti biasa. Puan Yang Dipertua, Sila Gulong. Dalam usaha berterusan pihak kementerian untuk mempelbagai dan meningkatkan pembiayaan pendidikan, saya bersetuju dengan saranan Yang Berhormat Pekan untuk kita mengoptimumkan potensi wakaf untuk tujuan pendidikan. Kesemua universiti awam telah diarah untuk terus meneroka potensi instrumen kewangan ini bagi mengembangkan dana pembiayaan pendidikan di institusi masing-masing. Dan Yang Berhormat Rompin ada membangkitkan berkenaan dakwaan usaha untuk mengurangkan staf akademik Unit 10 di kampus Muazzam Shah serta dakwaan bahawa lebih 60% staf akademik telah dipindahkan dan kebanyakan mereka adalah staf-staf yang mempunyai kelayakan PhD dan ditempatkan di kampus Putrajaya yang belum ditubuhkan. Saya ingin menegaskan bahawa pihak kementerian tidak membenarkan pemindahan kampus Muazzam Shah ini ke Putrajaya. Puan Yang Dipertua, Yang Berhormat, saya rasa setakat itulah saja yang saya Yang Berhormat Menteri, ingin jawab. Yang berkenaan dengan Unit 10 Rompin tadi, saya dimaklumkan bahawa masih lagi berlaku pemindahan dan kursus accountancy telah pun dipindahkan ke Putrajaya. Jadi saya mohon
pertimbangan daripada Yang Berhormat Menteri untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Menteri sudah habis jawab. Ya, tadi saya dah beritahu bahawa kementerian tidak benarkan pemindahan, tapi mungkin dia lakukan secara sedemikian, memindahkan program, jadi kita akan memperhalusikan perkara ini. Tapi apa yang kita dapat jaminan daripada pihak Unit 10 ialah mereka sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah pengambilan pelajar. Masalahnya ialah banyak pelajar-pelajar yang tak mahu belajar di situ. Jadi kita telah minta supaya mereka cari jalan, dan saya juga berharap supaya Yang Berhormat dan juga kerajaan negeri dapat membantu usaha-usaha untuk menghantar pelajar belajar di sana. Yang Berhormat Menteri, sebenarnya saya melihat kepada dahulu Masa kursus, sudah tamat. sikit lagi. Sudah lebih 8 minit. Bagi saya 1 minit saja. Okey. Dulu kursus yang ada di Muazzam Shah tak ada di Putrajaya. Itu masalahnya. Jadi apabila diadakan kursus di Muazzam Shah di Putrajaya, dia seolah-olah menimbulkan persaingan di satu universiti yang sama di Muazzam Shah dan di Putrajaya. Terima kasih. Kita akan teliti perkara itu. Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua, bagi semua isu yang tak dijawab, Terima kasih, tak dapat Yang dijawab, Berhormat Menteri. saya akan memberikan jawapan secara bertulis. Dan akhirnya Kementerian Pendidikan Tinggi merakamkan ucapan terima kasih pada semua ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dan membahaskan isu berkaitan dengan sektor pendidikan tinggi negara pada kali ini. Menteri Terima kasih. bagi jawapan bertulis. Menteri, isu yang saluran tarikh intake universiti belum dijawab. Kenapa? Menteri kata akan bagi jawapan bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 31 Oktober 2023.